Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita pengaturcaraan berasaskan peristiwa dan input pada microbit. Okey, kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, yang pertama ialah kita akan masuk kepada pengaturcaraan berasaskan peristiwa. Okey, kalau sebelum ni kita hanya ajar berkaitan dengan basic saja. Yang ini kita masukkan peristiwa dia. Okey, pengaturcaraan berasaskan peristiwa ini merujuk kepada aturcara yang dicetuskan oleh peristiwa. Kalau dalam konteks microbit ini, kita boleh rujuk kepada kemasukan input daripada pengguna. Kalau dalam cetak alih pula, perkataan mula pada permulaan cetak alih akan diubah kepada peristiwa yang berlaku. Okey, maksudnya di sini biasanya kita gunakan yang mula-mula ni, kita gunakan mula kan untuk cetak alih. Tetapi kalau peristiwa, kita akan letakkan peristiwa dia, apa yang kita nak buat. Contohnya kita letak peristiwa dia ialah kalau butang A itu ditekan, dia akan paparkan bentuk hati. Jadi kita akan mula dengan butang A ditekan. Okey, kalau dalam blok make code pula, kita boleh cari kita punya button A ni semua dalam input, blok input. Okey, dia tak ada dalam blok basic, dia ada dalam blok input. Kita akan masukkan dia. Okey, on button A press. Okey, ataupun on shake, ataupun on pin press, ataupun on radio receive. Banyak lagi lah on radio semua ni. Okey, ini menggunakan blok pencetus peristiwa. Okey, dalam event itu dia menggunakan, dia buanglah ni yang mula tu. Okey, jadi kita lihat fungsi dia, blok berasaskan peristiwa dan fungsi dia. Yang pertama cikgu nak cerita tentang blok on button A press. Okey, blok ini apabila kamu tekan kepada input, kamu akan nampak dia on button A press. Okey, jadi apa kegunaan dia? Kegunaan on button A press ni, apabila butang A itu ditekan, blok yang terkandung di dalam blok ini akan dilaksanakan. Okey, kita boleh mengubah butang yang dikendaki dengan menekan huruf A pada blok. Okey, contohnya, kalau butang A sajalah kan, microbit kan ada dua butang yang sebelum cikgu beritahu ada dua button. Okey, jadi kita boleh letak A dan B, mana satulah, sama ada yang sebelah kiri tu A ataupun yang sebelah kanan tu A. Boleh dua-dua. Tapi kalau salah satunya adalah A, sebelah lagi adalah B lah. Jadi kita boleh pilih. Jadi kalau kita pilih A, kita pilih A lah. Ini adalah peristiwa dia yang untuk mula-mula, untuk dilaksanakan. Jadi blok yang terkandung dalam blok ini, contohnya kita letak paparkan bentuk hati, kita akan masukkan ke dalam sini lah. Macam kita letak yang sebelum ni kita dah belajar mula kan, on start. Jadi yang ini kita tukar on button A press. Okay, ini dengan melalui button. Okay, blok yang kedua ialah on shake. On shake ni, apa fungsi dia? Okay, on shake ni, fungsi dia apabila microbit mengesan goncang, blok yang terkandung di dalam blok ini akan dilaksanakan. Selain daripada goncangan, okay, blok ini juga boleh digunakan untuk mengesan pencetus-pencetus lain seperti kecondongan dan orientasi microbit. Okey, dalam on shake ni, kita boleh pilih jugalah dekat mana kita nak buat, macam mana kita nak jadikan dia berfungsi. Macam mana bentuk dia, kamu boleh pilih lah yang mana satu on shake yang macam mana. Okey, sama ada kita, kalau dari segi simulasi, kita boleh nampak lah butang shake tu kita boleh tekan untuk simulasi dia. Tetapi kalau di dalam microbit tu sendiri, kita boleh pilih lah kalau dia menaikkan ke atas ke, kalau dia turun ke bawah ke, macam mana goncangan dia tu menjadikan blok di dalam tu dilaksanakan. Dia ada cara dia lah, kamu kena pilih ni macam mana goncangan dia. Okey? Okey, apabila kita pergi kepada on pin P0 press, okey, ini fungsi dia ialah apabila pin kosong tu ditekan, terdapat sambungan dari pin kosong ke pin ground GND, blok yang terkandung di dalam blok ini akan dilaksanakan. Okey, nama pin ni boleh diubah dengan menekan perkataan P0, P1, P2. Okey, macam yang sebelum cikgu cakap dalam microbit, dia ada 3 pin dan 1
GND, pin GND ground tu. Okay, 3 pin tu kalau kita nak memasukkan wire-wire lah, macam clip wire tu, kita tekan kepada pin kosong. Apabila kita masukkan wire tu ke pin P0, kita akan tekan kepada pin P0 lah untuk blok dia tu menghasilkan apa. Contohnya pin P0 ni kita letak dia punya LED ke, kita letak buzzer ke, kita akan masukkan dia punya icon di sinilah, dia punya blok yang akan dilaksanakan tu di dalam ini. Okey. Maksudnya P0 ni dekat pin tu dia akan laksanakan, dia akan jalan apabila kamu ada sambungan dekat pin tu. Maksudnya kamu tekan dekat pin tu, dia akan jalan mengikut apa fungsi yang kamu nak buat lah. Okey. Kalau kamu letak dekat P1, kamu boleh tukarlah dekat sini. On pin P1 press. Kamu tukar kat situ. Kalau kamu letak dekat P2, kamu tukar on pin P2 press. Okey. Sambungan menggunakan wire dekat microbit. Kalau dalam Macode kita tak nampak lah dia punya sambungan wire tu. Okey, yang ini kalau kita dah ada projek microbit tu, kita dah ada dia punya papan micro pengawal tu, kita bolehlah buat menggunakan on pin P0 press. Tapi hari ni kita tidak menggunakan blok peristiwa yang ini. Okey, seterusnya ini on radio ni. Macam-macam on radio ni ada ni. On radio ni apabila microbit menerima arahan ataupun nilai melalui Bluetooth, blok yang terkandung di dalam akan dilaksanakan. Okay, on radio receive name value ni pun akan dilaksanakan apabila radio menerima pasangan nilai dalam bentuk satu ayat dan satu nilai nombor. Kalau dia terima dari radio ni Bluetooth lah, melalui Bluetooth arahan dia tu, kalau dia terima dalam satu ayat ataupun nombor, kita akan pergi kepada on radio receive name value. Kalau on radio receive string, laksana apabila radio menerima nilai dalam bentuk ayat atau perkataan. Ini kalau dalam ayat perkataan tak kisahlah berapa dia dapat, asalkan dia ayat atau perkataan, dia akan pilih on radio receive string. Okay. Kalau on radio receive number, laksana apabila radio menerima nilai dalam bentuk nombor. Tadi dia menerima nilai dalam bentuk satu ayat dan satu nombor sahaja, yang name value ni. Tetapi kalau string dengan number ni dia tak kisah. Kalau string dia perkataan, kalau number dia dalam bentuk nombor. Tak kisah berapa nilai dia akan terima. Asalkan kamu pilih dia punya peristiwa yang ni lah, on radio receive ni. Okey. Jadi kita lihat blok berasaskan peristiwa boleh diguna pakai dalam masa yang sama, boleh serentak blok peristiwa tu, on button, on shake, on semua tu kamu boleh dalam serentak, kamu boleh gunakan dalam atur cara tu, boleh serentak. Kalau dalam microbit ni kita boleh mencipta projek berdasarkan arahan ini. Contohnya yang pertama ni, cikgu nak tegur kamu, apabila dia ada arahan, kamu baca dia arahan dia dulu. Jangan kamu terus nak buat dia punya atur cara lagi. Okey, ini adalah susunan dia. Mula-mula kamu nak baca dulu arahan dia betul-betul, apa yang dia nak. Kalau kamu tak baca, kamu tak akan faham, kamu tak tahu apa yang dia nak. Baca betul-betul. Contohnya arahan dia, apabila pengguna tekan butang A, gambar hati akan dipaparkan. Apabila pengguna menggoncangkan microbit, gambar zirafah akan dipaparkan. Apabila pengguna tekan butang B, semua LED akan dipadamkan. Jadi selepas kamu dah baca ni, dah faham dah dia punya arahan, yang kedua kita akan buat catat alih. Jangan buat atur cara dulu. Kita buat catat alih dulu. Susun dia dulu. Susun. Okey, jadi tak ada mula lagi. Sebab mula tu kalau kita gunakan on start. Ini kita gunakan on button press. Jadi kita buat dulu. Butang A ditekan. Sebab dia kata sini kan tekan butang A. Jadi yang atas sekali, butang A ditekan, input dia. Paparkan bentuk hati dan tamat. Okey, lepas tu seterusnya dia kata kalau dia goncang microbit, jadi kamu tulis microbit digoncang, turun bawah, paparkan zirafah, tamat. Lepas tu ditekan lagi, butang B ditekan, padamkan semua LED. Lepas tu turun ke bawah, tamat. Okey, ini adalah dia punya arahan. Bila kamu dah siap catat alih, barulah kita pergi kepada atur cara yang di bawah tu.
Barulah kita cari dalam block input, kita cari yang mana on button A press tu, kita tarik dia. Lepas tu kita carilah show icon untuk bentuk hati. Lepas tu kita tekan on shake pula, lain lagi sebelah dia lagi. Bukan masuk dalam dia, dia tak masuk dalam dia, dia pergi ke sebelah. Maksudnya dia adalah atur cara yang lain lah, sebab kita nak buat dia serentak kan. Okey. Bila kita pergi kepada peristiwa sebelah lagi, yang peristiwa lain lagi, on shake pula. On shake tu kita akan paparkan bentuk zirafah. This show icon zirafah lah. Okey, lepas tu kita pergi peristiwa lain lagi, on button B press. Dia kata padam semua LED, iaitu clear screen. Itu adalah cara dia untuk kita membina atur cara. Jom kita lihat video macam mana cara untuk bina ni. Okey. Kamu buka make code macam biasa. Okey, bila kamu lihat di sini, kalau kamu dah pernah buat cabaran Microbit D1, kamu jangan klik new project, kamu klik pada cabaran Microbit D1. Kalau tak buat lagi, baru new project cabaran Microbit D1. Okey, apabila keluar sini akan terpapar on start dan forever. Tapi kita tak gunakan on start, kita pergi kepada input. Okey, untuk dalam input dia ada on button A press, on shake, on pin P0 press, button A, pin P0. Okey, macam-macam lagi lah. Okey, apabila kamu lihat semua ni ada dia punya dalam blok-blok ni. Kita akan tarikkan on button A press dulu sebab kita lihat contoh yang dipaparkan tadi. Okey, apabila kita guna on button A press, on start ni kita masukkan, kita delete dia, bawa ke tepi. Yang kita letak on button A press dia dulu. Okey. Lepas tu kita akan cari di dalam basic sebab kita nak lihat show icon. Okey, kita masukkan show icon. Okey, dipaparkan bentuk hati. Okay, lepas tu kita tarik lagi. Kita cari on shake pula. Okay, lepas kita tarik on shake, kita cari apa yang kita nak masukkan ke dalam on shake tu. Iaitu, kita kena paparkan gambar zirafah. Apabila kita goncang, dia akan keluar zirafah. Okay, kita cari dalam icon ni, mana bentuk zirafah. Okay, kita scroll bawah lagi. Jumpa zirafah, tertarik. Okey, lepas tu kita pergi kepada input lagi, masuk peristiwa lagi. Kita letak peristiwa kita ialah on button A press, tertarik dia dulu A press. Okey. Kita tukar kepada B. Okey, kalau kamu lihat situ, kalau kamu letak A, dua-dua A, dia takkan jadi. Dia mesti salah satu A dan salah satu adalah B. Tak boleh dua-dua A. Jadi kita tukar kepada B, baru dia jadi warna purple balik. Okey. Lepas tu kita akan pilih clear screen. Kita tarik dia. Jadi selesailah dia punya atur cara mengikut contoh dia. Kamu boleh cuba. Okay, kita lihat bagaimana cikgu tekan button A. Okay, dia akan keluarkan bentuk hati. Itu button A. Okay, cikgu tekan lagi button B. Kosong screen tu kan. Clear screen. Cikgu tekan button shake. Dia akan keluar zirafah. Okay, shake ni sama ada kamu tekan button shake ataupun kamu goncang ke Microbit tu. Contoh kamu goncang ke Microbit macam ni, okay, dia akan keluar juga. Walaupun kamu tak tekan button shake. Okay, faham tak? Faham tu dia punya cara-cara dia apabila kamu tekan tu. Okay. Jadi kita lihat apa tugasan kamu hari ni. Tugasan kamu hari ni ialah kamu perlu berlatih menggunakan blok input dengan membuat atur cara seperti contoh yang tadi tu. Okey, contoh yang tadi tu buat kamu punya blok input tu, masukkan bentuk hati, bentuk zirafah, on shake, on button A press. Okey. Lepas tu yang kedua, kamu buat cabaran Microbit D1-1. Yang ini ada dalam kertas kamu sebelum ni juga. Okey, cikgu dah lihat dah pada minggu lepas. Cikgu bagi 3 tugasan tetapi payah kamu nak buat 3 tugasan tu. Jadi kita akan selesaikan satu persatu lah. Kita tidak selesaikan 3 sekaligus. Jadi untuk minggu ni kita selesaikan satu dulu. Okey, cabaran Microbit D1 yang cikgu bagi kat kamu hari tu. Kamu selesaikan cabaran yang pertama D1-1. Dia dah bagi dah kat kamu cetak alih. Kamu tinggal buat atur cara menggunakan make code dan hasilkan dia punya bentuk dia tu. Okey. Jadi untuk D1-1 ni dikata hasilkan atur cara berdasarkan cetak alih.
Kalau untuk gambar tanda seru, anda perlu melukis gambar itu dengan menggunakan show LED. Okey, dalam show icon tidak ada tanda seru. Jadi kamu kena gunakan blok show LED dan kamu kena lukis sendirilah. Titik-titik-titik dia tu buatkan bentuk tanda seru. Jelas Kalau jelas, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih.